Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم صيبا نافعا. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus memberikan nikmat dan kurniaan kepada kita hingga ke saat ini, memberikan kesihatan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memberikan kesihatan yang baik kepada kita, memberikan nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam kebaikan, senantiasa berada dalam ibadah. Perbanyakkan ucapan alhamdulillah, perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut berterusan dalam kebaikan, nikmat tersebut senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kamu menambahkan kesyukuran kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala juga akan menambahkan kurniaan nikmat kepada kalian. Alhamdulillah, hujan turun dengan melimpah ruah. Moga-moga ianya bukanlah satu musibah kepada kita. Kita mengharapkan hujan yang turun ini menjadikan rahmat kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Kalaulah ianya berterusan sebagai musibah, doalah, Allahumma hawalaina wala alaina. Pindahlah hujan ini ke tempat-tempat yang lebih memerlukan hujan, bukan ke atas kami. Kalau kita dah berterusan sangat-sangat maka mungkin berlaku satu musibah kepada kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berpindah hujan ini. Bukan makna kita minta beri musibah ni pada orang lain, bukan. Berpindah pada tempat yang masih lagi memerlukan hujan. Ke kita hari ini kemungkinan bila dah terlalu banyak, naklah berhenti sekejap supaya tidak berlaku musibah-musibah banjir dan sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur juga pada Allah Ta'ala. Yang turun ini hanyalah hujan, bukannya bom, bukannya peluru-peluru. Hanya kita mengarung air saja untuk datang ke masjid, untuk kita datang ke musalla, untuk kita datang ke majlis ilmu, pun tak ada orang mari. Pun kurang orang di masjid sebab hujan. Baru hujan, bukannya turun hujan peluru, bukannya turun hujan bom. Alhamdulillah, dengan nikmat keamanan ini kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana. Kita ni pun dah cakap nak sejuk dah. Mereka di sana tak tahu keadaannya bagaimana. Sejuk mereka bukannya sejuk cuaca, tapi sejuk dalam keadaan ketakutan. Tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Maka bersyukur pada Allah Ta'ala
Nah, pertama sekali senantiasa sama kita ingat, bila kita ingat Allah Ta'ala, tambah syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, InsyaAllah kita menyambung kepada pengajian kita dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nasihat agama dan wasiat iman. Yang moga-moga nasihat ini menjadikan satu titik perubahan kepada diri kita, daripada yang buruk kepada baik, daripada yang baik menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Pada muka surat 34 menyambung kepada bawah tu, perenggang yang baru itu yang bertajuk akidah yang menempa keselamatan, akidah yang membawa kepada keselamatan kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Baik. Ya. 35. Oh, kita masuk sini dah ya? Masuk redha dalam hadis di atas ni. Okey, baik. Oh, perenggan tengah tu dah. Bawah tu dah sebenarnya. Baik ni dan buruk ni situ lagi. Baik dan buruk. Okey, baik. Dapat. Kita sambung juga lagi. Tepi itu kita ulang kaji sedikit. InsyaAllah. Baik. Perenggang bawah sekali tu. Baik. Lepas pada qada qadar, betul, kita last sekali cerita tentang qada dan qadar kan. Baik ataupun buruk qada qadar kita ini semuanya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin buruk pada sisi kita, tapi hakikatnya baik, ada hikmah di sisi Allah Ta'ala. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mempercayai, yang terakhir, mempercayai bahawa hari penghabisan ni akidah kita, iman kita, rukun iman kan. Yang terakhir sekali, mempercayai bahawa hari penghabisan atau hari kiamat itu akan tiba. Maka kita yakin, beriman pada Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada hari akhirat ini akan berlaku, maka dia akan cerdik untuk membuat persediaan. Dia akan cerdik untuk membuat persiapan dia menuju hari pengakhiran, hari pembalasan, hari yang di mana Allah Ta'ala akan menghitungkan segala amalan kita, baik dan buruk kita. Sebab itu ada berlaku kita buat kalau sesuatu kebaikan, sesuatu amal ibadat, boleh jadi dalam ibadat kita itu berdosa. Contohnya bagaimana? Kita melakukan semayang kita sah, dapat pahala, tapi sejadah yang kita guna, sejadah kita curi, maka semayang kita dalam keadaan sujud kita itu dalam keadaan haram ada. Ataupun kita ambil wuduk tadi, curi air jiran sebelah, curi air rumah orang, sah tak sah kita punya wuduk kita? Kalau cukup rukun, sah dah, sah wuduk kita. Tapi dalam keadaan kita berwuduk dalam keadaan haram, maka bagaimana pahala dan dosa kita? Itu akan ditimbangkan oleh Allah Ta'ala. Pahala ada, dosa pun ada juga. Maka akan ditimbangkan banyak mana dosa kita sepanjang hidup kita, pahala banyak mana, dosa banyak mana. Maka kalau berat pahala kita, maka alhamdulillah. Tapi kalau ringan pahala kita, berat dosa kita, waliya'udzubillah, takut-takut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman, yakin bahawa hari kiamat itu ada, dia tak akan bersukaria berada di atas dunia ini. Kata Nabi SAW, kun fid dunya abir sabil. Jadilah kamu orang yang ketika mana duduk atas dunia sebagai orang yang bermusafir, berjalan. Bagaimana? Dia lalu je. Dunia ini dia lalu sahaja untuk menuju ke tempat yang destinasi terakhir dia, iaitu di akhirat. Di mana dia nak duduk? Kalau tanya orang mabuk sekalipun, nak masuk syurga, nak masuk neraka, tak ada yang nak jawab nak masuk neraka rasanya.
Dia pun cerdik nak masuk syurga, cuma tak cerdik dari segi amalan dia, tak cerdik dari segi persiapan dia. Maka kita alhamdulillah diajar oleh Nabi SAW jalan nak menuju syurga Allah Ta'ala. Bagaimana cara nak menuju syurga Allah Ta'ala? Dengan berilmunya, dengan beramal soleh, dengan jaga taat hubungan pada Allah Ta'ala, jaga taat hubungan dengan mak ayah, adik beradik, erat hubungan silaturahim. Semuanya dah diajar oleh Nabi SAW. Jalan kita nak menuju syurga. Ya, memang syurga itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar rahmat Allah Taala, redha Allah Taala pada kita. Tapi kita nak mendapat keredaan Allah Taala itu bukan dengan kita duduk saja tunggu. Ya Allah redalah aku. Sembahyang tak? Ya Allah redalah aku. Ngaji tak? Ya Allah redalah aku. Tak menjaga pandangan kita, tak menjaga aurat kita. Maka redha Allah bergantung pada amalan yang kita akan buat. Yang kita buat itu, amalan-amalan yang kita buat, itulah jalan nak mendapat redha Allah Ta'ala. Maka di hari kiamat ini, hari yang sangat ditakuti oleh semua orang. Bahkan kita ni orang manusia biasa, Nabi pun takut. Nabi sendiri pun takut ketika mana di hari akhirat nanti, hari pembalasan. Yang cerita yang kita senantiasa dengar, pergi kepada Nabi ni kata nafsi-nafsi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua pergi kepada Nabi-Nabi. Nabi semua kata nafsi-nafsi. Kita minta pada masa tu, minta percepatkan. Tunggu lama dah ni, bila nak perhitungnya? Dengan ada hak tenggelam dengan peluh dia, tenggelam dengan nanah dia, panasnya, tak boleh duduk diam, macam-macam. Seksa bila berada di padang mahsyar nanti. Seksa bagi mereka yang tak beramal soleh lah di atas dunia. Tenang bagi mereka yang menjaga diri mereka ketika mana di dunia. Relax orang-orang yang tak tenang. Ada juga satu riwayat mengatakan orang yang azan, muazzin, ketika di padang mahsyar kayak gini, mana-mana muazzin yang ikhlas pada Allah Ta'ala, yang sampai seruannya pada Allah Ta'ala, mereka ini dipanjangkan tengkuknya. Maka tak lemah mereka ini di padang mahsyar nanti. Bagaimana keadaannya wallahu a'lam. Itulah disebut oleh Nabi SAW. Maka keadaan kita di akhirat nanti dah pergi dah. Pada nabi-nabi sekian-sekian semua Nabi talak belaka. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri aku tak berani nak minta dengan Allah Ta'ala. Hari ni hari paling ditakuti. Sehinggalah sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata dia, ana laha. Aku akan beri syafaat. Maka Nabi bersujud, bermunajat kepada Allah Ta'ala, yang di mana munajatnya tak pernah dimunajatkan oleh Nabi SAW ketika mana di dunia. Munajat Nabi ketika itu sujud pada Allah Ta'ala. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, mintalah dan aku akan kabulkan permintaan kamu, washfa' tu syafa', dan berikanlah syafaat dan syafaat kamu itu diterima oleh aku. Ketika itu barulah start bawa umat Nabi SAW pergi ke tempat-tempat yang seterusnya. Checkpoint seterusnya. Itu di akhirat nanti. Maka orang yang betul-betul beriman pada hari akhirat, dia akan cerdik untuk membuat persiapan ketika mana dia di dunia. Itu dia. Maka kalau orang yang sekadar di mulut saja beriman, dia akan berhiburlah atas dunia ni. Dia akan bersenang lenang di atas dunia, sebab dia hanya imannya di mulut sahaja. Tak yakin mana, lambat lagi ni, gitu. Baik. Dan mempercayai bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu adalah dari Tuhan. Apa yang Nabi khabar, apa yang Nabi sampaikan, semua itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah atas semua ini kita hidup dan mati. Dan atas semua ini juga maksud dia, insya-Allah atas semua ini, atas akidah ini kita hidup, kita mati. Iman kita pada rukun iman kita disebut, yang disebut belakang ni akidah yang menempuh keselamatan ni, perenggang ni, dia kata insya-Allah atas semua ini, semua keimanan kita ini, kita hidup, kita mati.
Dan atas semua ini juga kita akan dibangkitkan insya-Allah bersama-sama golongan orang yang terselamat, yang mana mereka itu tiada takut dan tiada berduka cita. Siapa mereka ini? Mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut ke atas mereka dan tidak ada kesedihan kepada mereka. Tak ada takut. Mereka tak takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala sebab mereka dah bersedia. Orang yang takut mati, mereka yang tak bersedia lagi nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Orang yang dah bersedia, mereka ni suka liqa Allah, berjumpa dengan Allah, mereka dah gembira, seronok nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan Allah seronok nak sambut dia, seronok nak ambil dia. Itu orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Dan tiada berduka cita, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tak sedih pun. Sedih dia tak sedih pun dengan apa yang dah ditinggalkan. Mereka dah nak mati ni, apa yang dah mereka lakukan tak sedih pun. Sebab dia, mereka dah cukup kemah belaka dah. Allah Ta'ala suka bertemu dengan dia, dia pun suka bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita hari ni takut, sebab dia takut, tak sedia lagi ni, amalan tak banyak, nak menghadap Allah Ta'ala bagaimana, sakarat bagaimana. La khaufun walahum yahzan. Kita pula bersedih. Kalau kita ni lah bersedih sebab dia, Allah, banyak lagi benda-benda yang aku tinggal ni, harta-hartanya aku tinggal, sedih. Anak bini aku tinggal, sedih ni. Amalan-amalan aku ni hok masih lagi banyak aku tak buat. Itu dia. Dengan kurniaanmu wahai Tuhan aku memohon. Doa Al-Imam Haddad doa, dengan kurniaanmu wahai Tuhan aku memohon ya Rabbal Alamin. Agar apa? Agar kita dapat tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak ada takut dan tidak berduka cita. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Ini di mulut saja. Orang yang merasai kelazatan iman, bukan duduk mulut. Kelazatan iman itu duduk dalam hati dia. Ialah orang yang meredai Allah sebagai Tuhan. Dia redha Allah Tuhan dia. Tak ketek dah Tuhan nak uji benda-benda ke dia, Tuhan nak uji dia benda dia, tak ketek dah. Kerja Tuhan belaka. Aku redha dah. Aku redha dah Allah Tuhan aku. Dia nak buat benda ke aku, dia buatlah. Kerja aku taat perintah dia, tinggal apa yang dia larang. Itu tugas kita. Itu orang yang sebenar-benarnya redha. Bukannya orang yang redha pada Allah Subhanahu man radiya billahi rabba, duk mulut saja. Ini aku redha Tuhan, aku redha Allah Tuhan aku. Mak kena uji sekali, mana Tuhan buat gini ke aku, komplain lalu. Apa jadi gini ke aku jiran sebelah aku tak semayang pun, molek-molek ada kaya-kaya, aku bagi semayang sama tak kaya-kaya pun, dah apa buat Tuhan buat gitu. Ada adil dengan Tuhan. Ada mana radiya billahi rabba tadi? Mana kita redha bahawa Allah adalah Tuhan kita? Orang yang redha Allah Tuhan kita, iserah laku dah pada Allah Ta'ala. Tuk kipas sejuk ke? Maka baru sejuk. Maka tadi kata orang yang redha Allah Tuhan dia serah belaka dah. Wa bil islami dina, dan Islam itu agama dia. Redha Islam ini sebagai agama dia. Maka tak redha dah kalau orang menghina agama dia, tak redha orang memperkecilkan agama dia. Sayang agama dia, sayang agama, jadi orang yang beragama, sayang pada agama Islam. Maka kita kena jagalah benda tu. Kita kena jaga agama supaya orang kafir tengok, oh Islam ni gini, Islam ni bagus, Islam ni bawa asal dia begini, comelnya Islam ni. Tapi orang kafir tak suka Islam sebab dia perangai orang Islam pun tak macam orang Islam. Maka kita jangan sibuk menunding jari pada orang lain, tunding jari dulu pada diri kita. Apa sahaja yang berlaku sekeliling kita, musibah-musibah yang menimpa kita ke, ahli keluarga kita ke, jiran-jiran kita ke, saudara-saudara kita ke, cari salah kita dahulu. Asbabnya adalah dosa kita. Jangan kita merasakan hari ni, saudara-saudara kita di Palestin ni dah perang apa semua tu, ni rasanya mungkin sebab dia orang ni lah, dosa-dosa dia orang. Tuhan uji dia orang ni. Kita tak pernah banyak buat dosa ni. Kita tak ada buat dosa pun.
Jangan. Asbab jadi ke sana dosa daripada kita. Boleh jadi. Keburukan jiran sebelah kena. Adik-beradik kita kena uji. Mak ayah kita kena uji. Kemungkinan dosa itu datang daripada kita. Asbab ni datang pada kita. Kita yang buat salah, kita yang buat dosa. Allah Ta'ala beri ujian sekeliling kita. Sebab itu setengah ulama kata, kalaulah sesetengah tempat itu masih lagi tidak diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu bermakna masih lagi ada orang yang menangis setiap malam kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau dah diuji, dah diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah dah berkurang orang yang menangis setiap malam kerana Allah Ta'ala. Jumudul ain, kering air mata ni. Tengok drama berair mata. Tapi dan nadah tangan tak berair air mata. Bahkan Nabi kata, kalaulah tak boleh nak menangis, fatabakau, buat-buat menangis. Supaya apa? Supaya melatih diri kita dia, akhirnya akan menangis betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu, bil Islam dina, jaga agama kita ni, jaga agama Islam kita ni betul-betul dengan akhlak kita, akhlak Nabi SAW. Jangan sayang tu. Oh, kalau tanya orang hina Nabi, gelepor kita ni. Tapi tak akan tudung. Marah orang hina Nabi kita. Tak salah, tak salah. Adalah hati dia tu sayang. Tapi tak kenalah jadi, tak kena. Tak salah, perasaan tu ada pada dia. Dia sayang agama dia. Betul, bagus. Bagus, duduk dalam hati tu bagus dah. Tapi tak kenalah. Kata tak sambung. Sayang ke Nabi ni. Orang hina Nabi, aku marah sangat ni. Marah. Pakai seluar pendek. Bukan ke Nabi kata suruh tutup aurat ke? Apa dak tutup aurat? Dah kata sayang Nabi. Sayang Nabi, ikut Nabi. Tak pakai tudung. Tak semayang. Tak kenalah ni. Kalau dalam hati tu betul dia sayang Nabi tu. Dia tak boleh dengar orang hina Nabi. Bagus, hati bagus. Tapi nak kena biasa sambung lah. Kata sel-sel otak kena bersambung. Baik. Wabi Muhammadin Nabiyya, dan mengaku bahawa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan juga utusannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman kepada Nabi SAW. Ni juga ni, beriman pada Nabi Muhammad. Kita duduk baca dalam asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebut Nabi, beriman, bersaksi Allah Tuhan kami, bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi kami, utusan Allah Ta'ala. Tapi tak kenal Nabi Muhammad, maka tak ambuh, maka tak akan tercapai. Ini semua tiga-tiga benda ni tak akan tercapai. Dzaqa ta'mal iman. Kemanisan dalam iman itu tak akan merasa kalau sekadar tiga benda ni duduk di mulut kita sahaja, tidak berada dalam hati kita. Maka sabdanya lagi, siapa yang membaca doa berikut pada waktu pagi dan petang, maka berhaklah ia menerima keredaan Allah Ta'ala, iaitu beramal ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sebut dengan penuh faham apa yang kita sebut tersebut. Raditu billahi rabba, aku dah redha Allah sebagai Tuhan aku, wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, Islam agama aku dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Nabi kata benda, maka berhak ia menerima keredaan Allah. Orang yang dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selamatlah dia dunia akhirat. Dapat redha Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala redha kehidupan dia sepanjang perjalanan dia hidup atas dunia ni. Allah Ta'ala redha, selamat dia. Maka kita nak dapat benda tu, kata Nabi SAW, beramallah pagi dan juga petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Ini kalau orang yang baca wirdul latif, ada benda ni dalam maksurat. Allah ma'alam, ada tak maksurat? Tak pasti, dia tak beramal. Baca dalam wirdul latif akan ada, dibaca di waktu pagi lepas pada subuh. Banyaklah benda, bukan benda ni saja. Di antaranya ada benda ni. 3 zikir ini 3 kali baca pagi, 3 kali baca petang. Baik. Maksud redha dalam hadis di atas. Benda maksud redha tadi ni. Ini nak terang pula. Maksud redha yang dikatakan kita redha Tuhan ini, Allah Tuhanku, redha Islam ini agamaku, redha Nabi Muhammad, redha Muhammad itu nabiku.
Benda maksud redha, ketahuilah para saudara sekalian, kita semualah penuntut-penuntut ilmu, bahawasanya siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, wajib atasnya meredai juga akan pentadbiran Allah Ta'ala. Ni kita setuh lah ke dah, kita terang lah ke dah, cuma ni dia baru nak hurai. Wajib atas dia, bila sebut redha, maka wajib atas kita meredai juga akan pentadbiran Allah Ta'ala, ikhtiarnya. Ikhtiar apa ikhtiar? Pilihan Allah, kehendak Allah Ta'ala terhadap para hambanya, serta pahit maung hidup yang ditentukan Allah terhadap dirinya. Seorang hamba harus menerima bahagian rezeki yang dikurniakan Allah terhadap dirinya. Ia harus sentiasa kekal dalam mentaati Allah dan menjaga segala kewajiban yang ditentukan ke atas dirinya. Ia wajib meninggalkan segala larangan Allah. Ni maksud redha tadi. Maka tak boleh, tak ada orang akan merasa kemanisan iman itu kalau redha sekadar di mulut saja. Dia pun Tuhan dak percaya, aku dak ada Tuhan wi ke dak ni, Tuhan dak dengar kok benda aku kata nah, ada gitu. Lepas tu berlaku masalah pada diri kita, musibah pada kita, salah. Mana Tuhan wi buat aku gini kata. Lepas tu main buah kalu. Buah kalu ni buah setan buah kalu ni buah setan. Buah kalu. Accident. Dak contoh kita ni kena accident. La ilaha illallah. Kalau aku nak lalu sini tak jadi. Tu buah kalu. Tu buah kalu. Jangan beramal. Ini buah setan, buah kalu ni. Ni disebut Al-Imam Al-Haddad dah sebut dalam bait syair dia, tak ingat. Walim wa kaif. Yang penting lah dia tu qaulu dzil hamaq. Lima wa kaifa. Bagaimana kalu lau walim ka wa kaif. Lau walim wa kaif qaulu dzil hamaq, kata Imam Haddad. Kata Imam Haddad tu, kalulah aku dak pergi hari ni, dak jadi gini. Dak leh pakai buah kalu ni, buah setan. Sebab dia makna kita tak redha pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru beli motosikal, pinjam ke mak nak pergi kedai. Mak pergi kedai siapa? Mak nak pinjam motor kejap. Kedai ada bantu je lagi. Pinjam motor kejap. Baru beli motor. Mak bawa laju, geser hujang, accident. Habis. Total loss. motor kita ni lah. Mak pinjam. Total loss. Mari dalam hati kita ni, kalulah aku tak berwidah dia mari. Aku tak berwidah dia kata. Kalau aku dak wi kata dak lah jadi gini. Ada benda aku. Tu dak boleh. Itu dak boleh. Tak boleh pada kita sebut benda tu. Tu buah setan tu deh. Jangan beramal lah. Okay, selama ni kita selalu sebut. Dak sebut pun lepas ni duduk dalam hati ni. Bahaya juga ni. Dia main saja. Dia dah sebut pun kalau ni. Pada hati kalau aku dak wi dak jadi gini. Tu tak boleh. Kalau mulut sedah dalam hati lagi penting ni. Lagi sebut lagi Tuhan Allah, Imam Haddad akan sebut Allah Ta'ala pandang hati kita ni, tak pandang je mulut kita ni. Baik. Hak rezeki juga kena redha. Rezeki hak Tuhan bagi, banyak tu lah. Jangan berbanding-bandingkan dengan orang-orang yang banyak rezeki dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada semua benda di atas dunia ni melainkan Allah Ta'ala dah tentukan rezeki-rezeki dia masing-masing. Adalah ke dah rezeki kita? Cukuplah ke dah? Tuhan awak comel belaka dah rezeki kita. Ada orang banyak, ada orang sikit. Maka jangan bandingkan. Hak duduk atas dunia, kalau rezeki ni pandanglah pada orang yang lebih bawah pada kita. Supaya naik semua rasa syukur kita. Tak. Pada gitulah. Kita ni budak puas. Manusia tak akan puas. Habis belajar, kata start nak ambil lesen. Tengok orang lain semua ada lesen belaka dah. Kita ada lesen lagi. Ambil lesen. Dan boleh lesen kok. Dah boleh lesen saja. Orang lain ada kereta, kita ada kereta. Nak kereta pula. Pergi motor dulu.
Ada motor. Kata tak apa dah. Lepas ni aku nak ada motor tak apa dah. Ada motor tak apa dah. Cukup dah ada motor. Perangai bawa motor. Saya tak habis macam-macam lah. Kobek habis motor bawa lalu pula ke tepi kereta Viva. Allah sedapnya kita panas-panas ketik gini dok. Dak orang duduk. Naik kereta Viva ada. Ada atap. Lepas tu nak kereta Viva pula. Ada rezeki boleh beli kereta Viva. Okey dah. Macam kereta Viva tak ada rosak benda, aircon molek belaka. Lalu tepi bersedih. Tengok pula, sedih laju ni dia kata. Apa Tuhan ada duit. Apa Tuhan ada duit aku kaya kan. Boleh aku beli sedih saya. Belum ni nak kereta Viva, belum ni nak motor je adik. Belum ni cukup dah ada motor. Boleh pergi kerja. Boleh beli kereta pula. Nak sedih pula. Nak mewah pula tak? Ditakdirkan Allah will rezeki pada dia, boleh bersedih. Boleh bersedih. Lalu sebelah ada bersedih dah orang ni. Sebelah ada bersedih. Naik bersedih dah. Orang tu, abang aku nak lah ni. Kata terima kasih Allah, terima kasih dia kata ni. Naik bersedih, naik. Jumpa orang sebelah bersedih juga. Bersedih dengan bini dia. Dia seorang diri, tak ada bini lagi. Mengukit pula. Apa aku tidak semak apa Tuhan bagi aku muka gini ke apa. Orang lain boleh kahwin, boleh bersedih, kejap je boleh nikah lalu. Aku tak nikah. Muka gini ya. Maka kita tak ada semua buat hati kita dengan dunia yang kita ada. Maka kalau dunia kita ada, tengok orang yang paling bawah pada kita supaya lahir semua rasa syukur pada Allah Ta'ala. Boleh naik Viva, orang lain basah berjeruk ni. Tengok hujang ni. Kita bersyukur dah. Tak apalah tak ada aircon pun sejuk, pakai sejuk hujang ni. Pakai sejuk hujang je dah ni. Tengok orang sebelah dengan naik motornya basah berjeruk. Supaya lahir rasa syukur. Allah kata, orang lain duduk dengan motor lagi, kita ni ada dah tak basah dah kita ni. Syukurlah. Biarlah tak ada aircon pun bersyukur. Gitu maknanya. Dan tengok orang yang beribadat lebih pada kita. Jangan tengok orang yang malas. Orang yang beribadat, orang yang beramal soleh, tengok yang lebih daripada kita. Kita ngaji semuka sehari. Tengok orang yang mengaji 2 muka sehari. Supaya apa? Naik semua. Kita sembahyang duha 2 rakaat je setiap hari. Tengok orang yang sembahyang duha 4 rakaat, 8 rakaat setiap hari dia. Tengok orang yang bekerja bertukuh lumuh. Itu dah ibadat dah tu. Beribadat benda lagi. Semayang. Orang yang kita mari semayang dang sebab kita kerja. Mari semayang subuh garik isya. Zuhur asar payah dah sebab kerja. Cuba cari tengok orang yang bekerja, dia boleh hold waktu dia. Ada waktu semayang dia. Kalau dia kerja dengan orang Cina tak tahu lah mana. Tak, kerja dengan syarikat orang Melayu kita ni, ada waktu untuk dia semayang. Mari, dia luangkan waktu dia pergi sejid. Tengok orang yang lebih sama pada kita dalam ibadat dia. Jangan tengok orang yang kurang pada kita. Hak ni kebiasaannya orang pakai, tak apalah. Kita ngaji semuka, dia nak ngaji tu. Pakai gitu. Jangan. Jadi tak naik kita punya ibadat kita. Tak meningkat ibadat kita, tak meningkat ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Okey lah tu aku semayang duha 2 rakaat. Dia tak semayang tu. Tak ada semayang pun duha. Tanya duha, tahu tak duha, semayang duha? Siapa duha? Dia pun tak tahu. Dia ingat ke orang duha. Orang kata dah, baik aku pergi pada dia. Tak ada peningkatan pada kita. Kalau kita tengok orang yang lebih bawah pada kita. Itu. Maka kalau nak ibadat, tengok orang yang lebih pada kita. Kalau bak dunia, bak rezeki, tengok orang yang bawah pada kita. Nak benda? Nak semua ingat rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ia wajib, kata Imam Haddad, ia wajib meninggalkan segala larangan Allah. Kata dia Allah, sentiasa sabar dalam menghadapi bala bencana yang ditimpakan ke atasnya, sentiasa bersyukur atas nikmat dan kurnia Allah Ta'ala, selalu ingat pada Allah Ta'ala dan bercita-cita untuk menemuinya. Sabar. Ni sabar ni mulut orang senang. Kalau kita kena, tu paling sedap sekali nak kata orang. Kita kena musibah. Mari orang kata dah sabarlah, kata mus dak sabar. Mu dak kena. Aku buat kena ni.
Kan? Orang baru nak gosok. Sabar. Dia mau sedap ah. Dah kena tak kemu. Ni kena tak kaku. Mau sabar. Gitu. Sabar dikira sabar fi sadamatil ula. Pada awal kita kena musibah. Itu dikira sabar. Contoh bawa piti dalam beg duit dalam kocek kita. Tapi duit ni boleh simpan wallet. Duit kita ni baru ambil hutang orang lah. Orang hutang kita. Orang pun bayar hutang kita RM500. Duduk dalam poket kita. Poket pula hok jenis kocek cek itu. Hok jenis kalau duduk tu beg 500 tebal ni. 500 ni. Beri 500 pula RM1 pula ke? Tebal lah. RM1 dia beri letak tepi ni. Mari surah, mari situ, mari sini. Tak tahu sedar-sedar nak seluk, tak dok 500 kita. Nak tengok sabar tak sabar, masa mula-mula kita tahu tu. Tu baru dikira sabar. Kalau kata Allah 500, duk mana cari tak apa. Tapi hati diri dok rasa pun oi 500 ni. Dok rasa benda tu. Itu orang sabar. Itu nama sabar. Kalau masa mula-mula dia kena ni, dia hilang ni dia pun maki. Tong ikut mandar dia dah. Blah je belebel mana aku letak ni kata sepia curi kata memang tong. Dia ke kau mandar dia. Lepas tu orang mari khabar ke dia, sabar deh. Gini. Duk tenang dia bawah dia kata, oh nasib baik aku sabar. Tu duk kira sabar. Tu duk dikira sabar. Sabar dihitung pada mula-mula dia kena. Fi sadamatil ula. Awal-awal dia kena. Itu orang sabar. Lepas pada tu dah dikira sabar dah. Dikira sabar lah bagi dia tu. Tapi tak ada hitungan sabar yang sebenar-benar sabar. Orang kata sabar lah. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar mana? Sabar mula-mula dia tu. Tu payah tu. Tu payah untuk kita. Lepas pada tu masa ni baru tengah duk kasih dak, bercinta. Sedar-sedar orang puan meninggal, mati. Nangis kita ni, mengamuk dah tu. Apa Tuhan ni kata, aku ni dah 20 tahun dah. 20 tahun dah cari jodoh, dah jumpa hok lawa gini, dah jumpa lawa hok nak pula ke aku. Aku jelah huduh. Nak pula ke aku ni kata, tiba-tiba mati pula. Dah apa dia lagi aku nak cari. Ngamuk aku nangis gitulah, ingat sama. Dah boleh nak makan, dah boleh nak minum. Ni 2-3 hari. Betul molek. Masuk hari ke-4 molek dah. Hari ke-4, hari ke-5 molek dah. Kata Allah, alhamdulillah. Nasib baik aku ni orang yang sabar. Dah tidak sabar. Sabar tak dia awal-awal ni. Kalau dia terima awal-awal. Sebab itu benda atas dunia ni, segala harta dunia kita ini, nak kabarnya ianya milik kita sementara. Hakikatnya milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ambil bila-bila masa. Jadi kalau orang yang betul-betul dia redha pada Allah Ta'ala tadi, dia letak segala harta dunia ini tak duduk dalam hati dia, tak tangan dia je. Supaya benda kalau terlepas pun mudah, tak lekat dalam hati. Harta kalau duduk dalam hati dah, buang hilang. Oh payah nak buang ni, payah nak buang dalam hati ni. Tapi letaklah dunia itu duduk tangan kita, mudah nak lepas. Maknanya kalau hilang benda tu, lepas dah. Tak ada dah harta kita. Dah cukup. Ada tangan dah. Tapi kalau duduk dalam hati, nak buang mana? Payah nak buang. Itu harta benda yang ada dengan kita. Yang hakikat dia bukan milik kita pun. Hakikatnya milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ambil bila-bila masa. Hari ni ada rumah, hari ni ada kereta, Allah tak nak ambil bila-bila masa. Hari ni ada keluarga, hari ni ada anak, hari ni ada bini, Allah tak nak ambil bila-bila masa. Maka nak melatih diri supaya sabar tu, doa lah pada Allah. Beri campurkan kekuatan, kesabaran duduk dalam hati kita ni. Dah salah bukan nak kata mak tiba-tiba ahli keluarga kita meninggal dunia, start kabar nak sabar, relax dah tu. Malam ni aku ginjoli, ambuh sedih-sedih. Tak, bukan gitu. Bukan begitu makna dia. Sedih, tak ada masalah nak sedih. Tapi masa tahu tu, tengok apa? Allah Subhanahu Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
ketika mana tahu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tetap, orang yang paling sabar, orang yang paling sabat, tenang adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang lain tak boleh reka. Pada sahabat dah ni dah padahlah Nabi yang meninggal, tak, Nabi yang wafat. Orang lain dah tahan sabar. Sayyidina Osman senyap, Sayyidina Ali terduduk, Sayyidina Umar buat benda. Sayyidina Umar waktu ambil pedang siapa dia kabut Rasulullah wafat, aku penggal kepala dia. Ini Sayyidina Umar. Nabi tak wafat pun, dia kata Nabi hanya pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Ni Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar tenang, orang yang paling tenang sekali ketika tahunya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang dia tenang ni bukan maknanya dia tak sedih, bukan bermakna dia gembira Nabi tak ada. Redha dia pada Allah Ta'ala tu kuat. Ni meninggal dah anak contoh anak sayangan kita meninggal, wali'udzubillah min zalik lah. Anak kita meninggal, sampai masa dia meninggal, kita nanti kita ni menangis tak ada masalah. Tapi semua dalam hati kita ni, Allah bukan milik aku, anak aku ni milik Allah Ta'ala, aku hanya menjaga sahaja, jaga sekejap aja dia ni milik siapa? Milik Allah. Bukan dia saja, aku pun begitu juga. Dah lama aku pula pergi cuba. Dia makna gitu. Itu makna orang yang sabar. Definisi sabar yang benar kena pada awal-awal. Sabar lepas pada seminggu tak dikira sabar dah. Lepas pada seminggu baru dia sabar. Lepas tu puji diri sendiri, asyik baik kot aku ni orang yang penyabar. Kalau dok ada gok, kalau dok nyabar dah, dia kata kata asyik baiklah aku ni orang yang sabar. Kau dak pecah dah muka. Tadi kata sabar, apa ada orang kalu buat dia. Ni gitu. Tak dikira orang yang sabarlah tadi. Baik. Selalu ingat ia harus meridai Allah, menjadi tempat ia menggantung harapan, gantung pada Allah Ta'ala, gantung pada manusia. Kalaulah kecewa, sakit hati, tak dapat gantung pada manusia, tapi gantung pada Allah Ta'ala, tak dapat sebab dia mungkin apa yang diminta dengan Allah Ta'ala tak dapat juga, tapi dia gantung sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Dia tahu kalau tak dapat pun ada benda yang lebih baik. Kalau tak dapat sekarang, mungkin dapat akan datang. Tak dapat benda ni, mungkin dapat benda lain. Dia gitu. Itu orang yang bergantung pada Allah Ta'ala, bukan bergantung pada manusia. Memutuskan perkaranya dan berlindung dari mara bahaya dan malapetaka dengan Allah. Sentiasa bersikap mukhlis, ikhlas maksudnya dalam hati, dalam ibadat dan menyerah diri kepadanya lahir dan batin. Dalam menjalani urusan hidup sehari-hari, ia tidak gentar melainkan kepada Allah hanya, dan tiada mengharapkan terlaksananya sesuatu hajat dan kepentingan melainkan dengan Allah Ta'ala jua maha suci engkau wahai Tuhan. Ni sepanjang hadis kabar ni, ini adalah keadaan orang yang redha bahawa Allah Tuhan dia. Maka orang kata dah redha nak kabar, raditu billahi rabba, redha Allah Tuhan aku, dah guana. Tu benda ni penggang ni sebut ni, ni hak benda kita kena buat, baru kita tergolong dalam golongan orang yang redha Allah Tuhan dia. Bukan duduk mulut saja, baru orang tu mendapat kemanisan Allah adalah Tuhan dia. Tu dia. Serah semua pada Allah Ta'ala, serah hajat, kepentingan semuanya pada Allah Ta'ala. Tak mengharapkan hajat kita ini daripada orang lain. Tak. Wasilah tak apa. Wasilah pada orang itu memang perlu. Contoh wasilah kita nak suruh orang minta benda pada orang-orang yang soleh tak, pergi kat dia, ni minta doa sikit untuk anak kita ni, kata bapa kita nak doa sendiri boleh, tapi kenapa kita suruh orang-orang soleh doakan? Sebab kita tahu dia ini di sisi Allah Ta'ala lebih tinggi pada kita. Sangka baik kita pada orang soleh. Mungkin hari ni kita berdoa, ngedosanya kita banyak, ada sebut ni. Tengok muka surat 39 tu. Tengok muka surat 39. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Kita baca lagi. Saja nak setuh dulu.
ketahuilah sesungguhnya Allah tak akan menerima doa hati orang yang lalai. Kita ni husnuzon, sangka baik pada orang-orang soleh ni. Anak ni kata, anak ni kecil lagi ni nak ngapal Quran, minta tak doa kang deh, anak boleh ngapal Quran. Bapa kita tak boleh doa sendiri ke? Ni takut kita ni lalai dengan Allah Ta'ala. Doa tak tahu siapa ke tak siapa. Kita sangka baik pada orang-orang soleh, orang-orang sekeliling kita, orang-orang tua kita, yang ibadatnya lebih banyak pada kita, yang hidupnya lebih lama pada kita. Minta mereka doakan. Supaya apa? Kok doa dia diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga sebab kita mari semayang berjemaah. Kata ulama', orang yang mari semayang jemaah ni, Allah Ta'ala nak terima tak terima, tengok hati tak imam dia ni, lalai ke tak lalai. Bawa tiba-tiba tak imam lalai kau. Tengok soft yang pertama, siapa dia orang hati-hati yang tak lalai. Tak ada juga, tengok soft kedua, tengok soft ketiga. Sampailah tengok semua sekali jemaah tak ada seorang hati yang orang kata fokus semayang pada Allah Ta'ala, untuk aku terima semayang dia, untuk Allah Ta'ala terima semayang dia. Tak ada seorang pun. Tapi tetap Allah Ta'ala terima sebab dia, sebab semayang berjemaah. Ulama kata orang yang semayang berjemaah pasti Allah tak terima semayang dia. Semayang seorang, yakin lagi orang tak terima? Tak tahu. Maka gitu. Kita ingat pada orang lain. Kalaulah dalam semayang ni ada seorang memang betul-betul hati dia ikhlas, semayang sungguh, fokus semayang, tak lalai pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima semayang dia, terima semua sekali. Disebabkan dia. Begitu juga doa dalam berjemaah. Ada orang yang mengaminkan, amin dia tu amin yang diterima oleh Allah Ta'ala, semua sekali diaminkan, semua sekali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar tak imam tak terima doa dia, tak imam dia baca bang, tak terima pun doa dia, orang aminkan, perkenankan, diaminkan, perkenankan, Allah Ta'ala terima amin dia, semua sekali dapat. Maka gitu, kita ni bergantung juga, bergantung pada orang-orang yang soleh untuk doakan kita, sebab mereka dekat. Ini para sahabat buat dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi meninggal pun juga pergi dekat kubur Nabi, pergi dekat makbarah Nabi. Tak, kita cerita dulu Al-Imam Utbi cerita pernah tutup tak. Yang kedua lagi kita akan sambung pada siapa yang menerima Islam sebagai agama. Al-Imam Utbi ketika mana duduk di depan makbarah Nabi SAW, makam Nabi SAW, datang seorang Arabi, seorang lelaki Arab, mari mengadu pada Nabi, mengadu depan makam Nabi. Ya Rasulullah, sungguhnya dalam Al-Quran engkau pernah sebut dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Ayat Quran sebut walau annahum idzalamu, kalaulah sesungguhnya mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka fastaghfirullah, mereka pun datang kepada kamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, mereka memohon istighfar daripada kamu. Bapa, mereka tak boleh istighfar sendiri, tak boleh mereka astaghfirullah ni, takut astaghfirullah mereka tak diterima. Ni istighfar daripada Nabi SAW, pasti terima. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Dan Allah Ta'ala terima istighfar itu, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Maka orang Arabi duduk depan makam Nabi SAW, dia bercakap begitulah, sehingga dia membacakan syair-syair memuji Rasulullah SAW. Lepas tu dia pun bangun, Arabi dia pun bangun. Al-Imam Utbi terlelap sekejap di makam Nabi SAW, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah khabar dia, wahai Utbi, kejar balik lelaki tadi, bagi tahu bahawa Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia. Terkejut Imam Utbi, kejar balik, khabar ke orang tadi. Bapa, orang tadi tak boleh nak istighfar sendiri, minta ampun sendiri dengan Allah Ta'ala? Boleh. Tapi apa? Sebab dia tahu dengan Nabi, wasilahkan dengan Nabi SAW, lebih dekat Nabi dengan Allah Ta'ala. Kita ni nak cari, tengok orang-orang soleh, nak cari orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, minta dia, doakan kami supaya boleh sabat hati seperti mana kalian, boleh istiqamah dalam ibadat seperti mana kalian. Minta doa mereka. Sebab dia,
Kita nampak mereka ini dekat. Walaupun kita nampak ia dekat, mungkin hakikatnya tak orang tu. Contoh orang nampak secara zahir dia ni dekat dengan Allah Ta'ala, mungkin dok diri ni dok dekat pun dengan Allah Ta'ala, tapi disebabkan bersangka baik kita ni pada hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi juga. Ini hebatnya sangka baik. Biar orang tu buruk pun, sangka baik kita pada orang, Allah Ta'ala akan beri disebabkan sangka baik kita pada orang. Begitu juga pesan-pesan kokoklah ada orang-orang tua kita, dok orang mari nak minta air, tolong baca air ni kata. Kita ni tak tahu nak baca benda. Tak tahu nak baca benda. Nah, orang mari kata nampak bagi kita orang surah. Mari sama surah kata awak mari surah mana tolong baca air sikit kata ni. Rawi kanak ni kata. Baca, dah tahu nak baca benda. Baca je apa yang kita terlintas dalam kepala kita. Apa sahaja. Allah Ta'ala akan beri mujarab air tersebut atas kadar sangka baik orang tadi pada kita. Gitu. Baca je apa yang terlintas dalam kepala kita. Mana kita ingat Fatihah, kita ingat baca Fatihah. Ayat kursi kita ingat baca ayat kursi. Qul Allah kita ingat Qul Allah kita baca. Tak perlu nak baca Baqarah panjang-panjang. Kalau dia ingat Al-Baqarah dia nak bacalah. Apa yang terlintas dalam kepala dia untuk baca sahaja. Yang percaya ayat Quran lah. Jangan nyanyi lagu awi. Memang tak jadi benda. Ada Nur Nilam Sari baca ke air. Tak jadilah. Baca ayat Quran lah. Selawat akan mari teringat selawat. Al-madad biqadaril mashhad. Pemberian Allah Ta'ala atas kadar sangka baik mashhad dia pada orang tu. Dia sangka baik orang tu. Dia sangka baik dengan air ni, orang ni soleh ni baca ni kata ni, insya-Allah air ni jarak ni. Disebabkan memang bersungguh dia yakin Allah Ta'ala akan bagi. Itu dia. Itu pentingnya mashhad kita, sangka baik kita pada orang. Dan maka jagalah orang yang bersangka baik senantiasa akan beruntung. Orang yang sangka buruk, walaupun sangka buruk tu betul, tak akan beruntung selama-lamanya. Biarlah orang tu buruk pun sangka baik. Itu dia. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan sambung lagi. Pada tadi raditu billahi rabba, lepas pada itu bil islami dina. Juga agama Islam ini sebagai agama kita. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruna wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.